Dan untuk memperkenalkan Afiq ni siapa, sebab dia pun satu sosok manusia yang agak menarik, bukan saja daripada segi rupa tapi juga daripada isinya juga. Terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan ataupun apa-apa benda yang komen yang hendak dilontarkan, boleh hantar kepada Twitter di @warung baru, iaitu warung WAROENGBARU. Kita akan cuba check lah, kalau ada orang tengok lah, kalau tidak kita cakap sama-sama kita lah. Anyways, so Afiq M. Noor, seorang diam dah. tegur diam kita. Minta maaf kalau ada bunyi bising sebab ada construction luar ni yang tak habis-habis lagi. Afiq M. Noor ni seorang yang pelbagai, dia ada banyak aspek, banyak sisi yang saya kira cukup menarik. Banyaklah sisi sebab besar. Jadi Afiq seorang peguam, Afiq seorang ustaz, Afiq seorang peruqyah, Afiq seorang penulis, apa lagi? Seorang pencipta dan pelbagai lagi. Jadi scholar dan juga seorang yang sedang meneruskan penelitian dalam bidang gender dan sexuality in Islam di University of Melbourne, Australia. So cukup mengagumkan lah betul CV Afiq ni. Aku rasa macam kerdil di hadapan dia. Kau tahu muka aku macam mana kan? Tak apa, kita ada live, boleh tengok dia. So anyways, macam sebelum kita dengar daripada Afiq tentang dia punya kenapa dia tulis artikel ni, kita minta dia bacakan sikit petikan daripada artikel yang kita nak bincangkan hari ini, memali cerita seorang perempuan daripada Suara Isu nombor 4. Okey. Sebab engkau cakap aku peruqyah kan, jadi aku akan pilih petikan yang ada kena-mengena dengan ruqyah. Usai menuliskan 2 ayat Al-Quran di papan hitam di atas rumahnya, Ustaz Ibrahim turun ke bawah. Orang kampung dan anak-anak murid telah memenuhi persekitaran rumah beliau. Para penguasa beruniform yang terdiri dari pasukan polis dan polis hutan serta FRU, lengkap dengan senjata juga telah bersedia mengambil tempat. Satu pengumuman dibuat mengarahkan agar orang-orang kampung bersurai. Soleha yang berada di dalam rumah menggendong anak yang masih kecil terpinga-pinga, tidak tahu apa yang bakal terjadi. Jika di dalam hikayat Merung Mahawangsa, para nelayan bertindak nekat mengepung kawasan Istana Raja Bersiung untuk menggulingkan raja dan penguasa yang zalim serta dahagakan darah rakyat, hari itu, 19 November 1985, sang penguasa melalui aparatnya yang bertindak mengepung orang-orang kecil yang tidak berdosa, satu demi satu kelongsong gas pemedih mata dilepaskan ke arah kawasan rumah Ustaz Ibrahim dan Soleha. Pedih dan menyesakkan. Anak kecil yang digendong Soleha terkulai tak bersuara, pingsan di penangan gas pemedih mata. Sang anak dibawa turun ke bawah untuk bertemu ayahnya. Ustaz Ibrahim membacakan beberapa potong ayat Al-Quran buat ikhtiar menawar bisa. Sang anak kemudian dibawa keluar dari kawasan rumah. Mahu ditunjuk kepada sang penguasa, semoga ada rasa belas dan simpati kepada orang-orang kecil yang tak punya senjata. Jadi sebelum kita minta sedikit, kita tanya kenapa, apa yang anda dapat daripada menulis cerita ni. Aku rasa benda yang aku nak tanya dulu ialah macam mana kau boleh jumpa cerita ni? Macam mana boleh jumpa cerita ni? Cerita ni cerita pasal apa? Just untuk orang yang untuk orang yang belum baca, yang belum beli lagi, yang boleh dibeli di pasaran sekarang. Okey. Banyak cerita tentang memali, dan bila kita sebut tentang memali, siapa yang hidup seumur dengan kita ni tahu daripada dulu lagi, memali ni benda yang hangat, isu politik yang hangat. Daripada zaman Allahyarham Ustaz Fadil Noor masih lagi Presiden PAS waktu tu, dan dia bagi ceramah dan ucapan yang panjang dalam Dewan Rakyat bercerita tentang memali. Dan kerajaan gunakan propaganda media cetak dan juga media elektronik dengan ada dokumentari khusus tentang memali. Waktu pengurusi Dewan Negara, Tan Sri ke dia? Orang tua tu. Rais Yatim. Tan Sri kan? Tan Sri Rais Yatim. Waktu tu Rais Yatim jadi Menteri Penerangan. Dan dia itu dokumentari pertama yang dikeluarkan tentang memali, bercerita dari sisi kerajaan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan memali. Kemudian Zainuddin Maidin jadi Menteri Penerangan waktu zaman Pak Lah. Dia bercerita tentang, dia buat satu dokumentari khusus tentang memali juga.
pas daripada dulu. Mungkin sekarang tak sama macam dulu. Konsisten cerita tentang memali, kezaliman orang-orang kampung, orang-orang kecil di daerah Memali. Cerita tentang Ustaz Ibrahim Libya. Jadi kita biasa dengar tentang Asyahid Ustaz Ibrahim Libya, Asyahid Ustaz Ibrahim Libya daripada zaman kecil. Kita bertiga sekolah agama kan. Jadi kita pun tahu macam mana sentimen cerita tentang memali, cerita tentang jihad. Cuma dalam banyak-banyak cerita, antara cerita yang kurang diceritakan orang adalah perspektif seorang perempuan, iaitu isteri dia yang ada di tempat kejadian, yang dalam laporan kertas putih tak pernah disebut tentang isteri dia, dalam dokumentari tak pernah disebut tentang isteri dia, dalam majlis memperingati syuhada Memali jarang ada, mungkin ada perempuan, satu atau dua perempuan yang pernah dijemput untuk bercakap, tapi tak pernah bercerita secara khusus pengalaman isteri dia. Sedangkan isteri ni adalah orang yang tidur sebantal, tidur sebilik dengan dia, makan sama dan siapkan semua benda, dan ada di situ daripada detik awal sampailah detik akhir, sampai Ustaz Ibrahim Libya ditembak. Dan solehah, lepas Ibrahim Libya ditembak tu, dia yang memangku Ustaz Ibrahim Libya, dan waktu dia bercerita dia kata darah Ustaz Ibrahim penuh dekat badan dia. Ini di saat-saat akhir Ustaz Ini Ibrahim saat-saat Libya. akhir Ustaz Ibrahim Jadi Libya. mungkin untuk mereka yang tidak berapa kenal insiden Memali ni, boleh kau ceritakan secara ringkas apa yang berlaku pada tarikh tersebut di Kampung Memali Baling? Nanti boleh baca, dalam ni ada banyak cerita. Cumanya secara ringkas, apa yang jadi, aparat keamanan, polis, pemerintah secara umum dia berusaha untuk tahan Ustaz Ibrahim Libya ni di bawah, waktu tu kita ada Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Beberapa kali cubaan dibuat untuk menahan Ustaz Ibrahim Libya, tapi tak berjaya. Sentiasa ada halangan, dan Ustaz Ibrahim Libya melawan benda tu. Ustaz Ibrahim Libya kata kalau betul dia buat kesalahan, kenapa nak tahan bawah ISA? Kita tahu ISA ni adalah tahanan tanpa bicara. Kenapa tak bawa dia ke mahkamah, bicarakan supaya dia boleh membela diri dia? Kenapa perlu tahan dan tak bawa ke mahkamah? Dan itu asal muasal kenapa orang tahan, aparat keamanan pemerintah cuba untuk tahan Ibrahim Libya. Dan berlaku pertembungan antara orang-orang kecil petani di Baling ini dengan aparat pemerintah, sampai beberapa orang terkorban nyawanya. Dan ini benda yang sejarah hitam Malaysia, antara sejarah hitam Malaysia yang sampai sekarang masih lagi tak ada jalan penyelesaian.